Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita dengan Uncle dalam YouTube perkongsian ilmu Uncle bersama tuan-tuan dan puan-puan hari ni. Okey. Hari ni Uncle bawa sedikit berat sikit, dia punya topik dia tu GMP, amalan perkilangan yang baik atau good management practice. Dan topik Uncle bawa ni lah macam mana kita nak beli mesin. Uncle harap tuan-tuan dan puan-puan dapat mengikuti video ni sampai ke akhirnya. Pasal apa saya nak perkenalkan satu konsultan yang telah memberi kebenaran pada Uncle untuk ubah artikel beliau menjadikan YouTube. Okey. Nah, jadi dengarlah video ni sampai ke akhir. Okey. Jadi hari ni kita berkongsi ilmu artikel nombor 1 tahun 2020 berkaitan GMP, iaitu pemilihan pelatang pemprosesan. Ramai orang beli alat proses tapi ramai orang tak tahu step-step, ciri-ciri yang mereka kena tahu sebelum nak beli mesin. Hari ini kita uraikan satu persatu secara mudah supaya semua orang faham. Okey, macam mana beli mesin. Selalunya bila kita beli mesin semua, kita pakai ikut cakap orang aja. Tapi tak tengok apa kapasiti dan apa barang kita kena buat dan kita kena lakukan, kita kena selidik sebelum kita beli mesin. Ada 10 ciri you kena buat sebelum belikan mesin. Nombor 1, catat ahli proses kena ada selengkap-lengkapnya. Macam mana ruang yang kita ada, kita kena pastikan juga. Kapasiti dan kelajuan antara mesin jangan tak sesuai, kena sesuaikan. Aspek keselamatan paling mustahak. Mereka bentuk dan higienik, pastikan juga barang ni. Nombor 6, maklumat lengkap dalam manual mesin. Manual kena ada setiap mesin kita beli. Sistem antara mesin dengan mesin yang lain bersesuaian. Nombor 8, kemudahan sokongan lain bagi yang mesin. Nombor 9, after service. Nombor 10, factor line. Akan beritahu apa dia factor line. Okey. Jadi langkah pertama, tuan-tuan dan puan-puan sebagai pengusaha atau penggilang makanan kena buat carta alir. Carta alir yang sempurna, yang lengkap adalah diperlukan sebelum kita nak menilai apa mesin-mesin kita nak pakai. Melalui carta alir ni biasanya kita dapat menyenaraikan peralatan-peralatan yang bersesuai dengan fungsinya. Apa fungsi kita gunakan tu, dan serta tandakanlah mana peralatan yang sedia ada dan mana perlu dibeli. Ya, jangan kita pakai beli je. Jadi contoh cara hari ni akan tunjuk kat sini, carta alih. Flow chart di mana daripada mixing, screw conveyor, extruder conveyor, dryer semua. Jadi pastikan carta alih kita ni sempurna dan lengkap semua sekali. Buatlah selengkap-lengkapnya. Kalau carta alir kita silap, kemungkinan mesin kita beli mesin yang silap. Berapa besar ruang yang kita ada pun menentukan pilihan mesin-mesin yang kita nak beli tu. Sebab apa? Takuti besok kilang kita tak muat untuk dimasukkan mesin. Tolong jangan sok sendiri beli mesin tapi keadaan sebenar di tapak tidak mampu untuk menampung mesin tu. Ruang nak letak pun tak ada. Okey, jadi pastikan kita dapat membeli mesin bersesuaian dengan keadaan tempat kita. Besok ruang nak bergerak bekerja pun tak ada. Jadi berhati-hati kita ya, dipastikan kita membeli mesin kita mengikut sesuaian besarnya kita punya premis, kita punya bengkel atau kita punya kilang. Setelah semua mesin dan peralatan disenaraikan berdasarkan catat alir yang kita cipta tadi dan juga masalah ruang diambil kira, nombor 2 tadi. Nombor 3, kita kena pastikan kapasiti dan kelajuan di antara mesin jangan tak sesuai. Kapasiti atau kelajuan bagi setiap mesin mestilah seimbang. Nanti mesin A berjalan laju, mesin B berjalan slow. Akhirnya proses jadi slow juga dan tersangkut tengah jalan. Kalau nak laju, beli semua laju. Tidak boleh atau no point beli yang laju, tapi kena tarik handbrake pada mesin yang lain pula kerana kelajuan tidak selari.
Ini yang dipanggil bottleneck dalam pemprosesan makanan. Okey, tunjuk contohnya, aku tunjuk dalam flow sini. Okey, mixer tu keluar pada mixer ni, conveyor tu dan juga hopper ni, dia punya speed dia kena sama. Besok kalau conveyor kita laju sangat pun, mixer kita tak sama, dan feeding ni pun tak sama, kemungkinan sangkut sana sangkut sini semua. Okey, jadi pastikan yang nombor 3 ni pun kita ambil kira sebelum kita menilai atau nak membeli mesin-mesin prosesan kita. Yang nombor 4 ni pun sangat penting, aspek keselamatan pekerja. Jadi kena pastikan mesin ada ciri-ciri keselamatan yang bersesuaian. Ada sensor bagi operasi tertentu, nanti tak pasal-pasal tangan pekerja kudung. Pastikan juga kalau buatan Malaysia tu ada chop sirin atau jaminan yang setara daripada negara pengeluar. Ya, ini penting. Kalau besok insurans tak cover, pasal ini kesilapan daripada mesin semua sekali. Kita nak contoh macam ini boleh berlaku di mana-mana tempat kita memproses. Pernah dengar tak dulu ada kes di mana ada makcik buat dodol, dia punya tudung kena tarik dalam oleh pengacau tu dan dia mati dalam dodol. Berlaku dekat Malaysia juga. Okey, jadi berhati-hati barang ni. Barang ni boleh berlaku bila-bila masa. Jadi pastikan sebelum kita pilih mesin yang ada sensor dan dapat mengurangkan kes-kes kemalangan yang kita tak dapat elakkan. Jadi kita cuba elakkan kes-kes kemalangan daripada mesin-mesin yang kita beli. Ya. Reka bentuk yang higienik adalah asas dalam pemilihan mesin. Aku balik ya. Reka bentuk yang higienik adalah asas dalam pemilihan mesin. Pastikan reka bentuk adalah higienik dan mudah dicuci. Perhatian bagaimana boleh dibuka, bagaimana boleh cuci dan mana perlu dicuci. Sama ada cuci cara COP atau CIP. COP bermaksud clean out of place, CIP clean in place. Praktikal tak operasi-operasi tu, jalankan kepada mesin tu. Contoh aku tunjuk ni macam mana perbezaan yang higienik dengan tak higienik pada mesin-mesin kita semua ya. Nombor 1 tu, nampak tak dia punya condensate tu boleh jatuh atas kepada kita punya motor. Ya, nombor 2 tu pula minyak daripada pump tu boleh jatuh pada produk kita. Jadi kita ada design dia macam mana tu, dia kebentuk merusak. Begitu juga tangki-tangki yang nombor 3 tu. Pastikan air tidak bertakung dalam sama sekali dan cucian dia macam mana. Ya. Jadi ini kena diambil kira paling penting. Sebab apa? Besok kita minta GMP, kemungkinan tak dulu sebabkan barang ni semua ya. Pastikan kita faham reka bentuk yang tidak menyebabkan makanan kita rosak sama sekali atau mudah cuci atau susah dicuci. Ya. Poin ke-6 ialah maklumat lengkap manual mesin. Ini memang masalah bagi kebanyakan kilang. Kalau beli mesin baru, kurang sikit masalahnya. Tapi kalau beli barang terpakai, memang masalah besar. Nak kesan balik mana pemilik asal simpan manual mesin tu memang susah. Apa sekalipun, pastikan kita ada manual mesin yang lengkap. Angkulingan balik yang lengkap. Bukan pinjaman yang tak tentu arah yang kita tak boleh baca. Kenapa penting? Sebab dalam manual tu ada maklumat penyelenggaraan, kalibrasi, kaedah pencucian dan maklumat berkaitan bahagian-bahagian mesin. Maklumat untuk troubleshoot ni masalah pun selalu ada. Jadi pastikan dapat manual lengkap. Lengkap tu aku masukkan sampai part-part kecil macam ni pun kena ada dalam manual tu. Kalau tidak, manual kita tak lengkap lagi. Jadi pastikan setiap kali mesin kita beli ada disertakan manual yang kita dapat kalibrasi mesin tu, dapat sengari mesin tu dengan sempurna. Ya. Poin yang ketujuh yang tuan-tuan dan puan-puan kena perhatian juga
bila nak milih mesin makanan ialah sistem antara mesin dengan mesin yang lain bersesuaian dan mengikut kapasiti dan juga kehendak mesin-mesin tersebut. Ya. Sekiranya pengusaha membeli mesin sebiji, lepas tu beli lagi sebiji, pastikan antara satu sama lain adalah bersesuaian. Dan jangan lupa beli yang kemudahan juga yang bersesuai. Contohnya conveyor yang bersesuaian, meja untuk transit produk, troli dan lain-lain. Ini membagi memastikan perjalanan operasi pemprosesan kita berjalan lancar. Contoh aku tunjuk ni bila tuan membeli satu mesin dan nak bawa produk tu ke mesin lain, kemungkinan memerlukan satu mesin lain pula antara dua mesin tadi. Contoh conveyor ni. Pastikan conveyor ni mengikut kapasiti dan juga mengikut kendak-kendak kedua-dua mesin yang bersesuaian. Jangan dia tak sesuai antara satu sama lain, dan inilah penghubung supaya kita punya operasi berjalan lancar dan licin dalam kita memproses produk kita hari-hari. Ya. Kemudian sokongan lain bagi mesin pun perlu juga. Perkara ini perlu, kalau boleh beli serentak, belilah serentak dengan pembinaan kilang. Sangat penting untuk dikaji dengan teliti pasal apa kemungkinan kesilapan akan berlaku. Pastikan keperluan untuk mesin operasi, contohnya saluran air keluar, air masuk, keperluan jenis air yang berbeza, sama ada air panas atau air sejuk, air bertapis, air RO dan lain-lain, kena diambil kira. Ada mesin yang memerlukan wap pula, kena atau vacuum atau LPG atau kompresor untuk beroperasi. Pastikan kemudahan ini disediakan bersama dengan mesin besok. Jangan dah letak mesin baru nak mulakan kerja pecah dinding dan pecah lubang untuk masukkan barang-barang semua sekali, barang sokongan ya. Contoh aku tunjukkan ni, tube exchanger ni. Esok kita beli, besok bila nak masukkan air panas, dia tak tahu kat mana masuk air panas. Dinding kena pecah, tube kena tambah semua sekali. Pastikan barang ni kita design pada mula tadi. Itu jadi kalau boleh catat alih tu kena sempurna dan bersesuai dengan tempat kita, dan kita tahu kat mana letak barang tu ya. Jadi aku ulangi balik, kemudahan sokongan lain bagi mesin-mesin yang kita beli tu penting untuk memastikan perjalanan kita untuk memasang dan juga kita menguruskan serta mentadbir dan maintain barang ni dapat dijalankan dengan sempurna dan lebih licin lagi. After sales service atau perkhidmatan selepas jualan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, ini sangat mustahak. Pasal apa? Besok tuan-tuan dan puan-puan berniaga dan menjalankan prosesan, mesin-mesin tu mungkin akan rosak atau ada masalah. Jadi pastikan kita ada after sales service yang melingkungi spare part dia, repair service dia dan on-site support. Nanti besok kita punya produk demand tinggi, sales dah banyak dah, marketing pening kepala, produk tak boleh keluar sebab mesin rosak. Jadi pastikan kita dapat servis yang sempurna kalau kita ada lockout ataupun mesin kita rosak. Pastikan ini sangat mustahak. Kerana besok kita akan kehilangan pelanggan sebabkan apa? Tak dapat supply demand yang telah kita cari gitu lama tu. Kita sampai dah kepada perkara terakhir yang ke-10 semasa kita nak memilih pelatihan proses makanan. Apa ke perkara 10 ni? Perkara 10 ni sebenarnya adalah faktor bajet kita. Berapa banyak bajet kita ada, itu paling besar. Apa? Kalau kita nak beli mesin besar pun, kalau bajet tak ada, memang tak boleh belilah ya. Ini bajet kita. Kerana yang okey tu kalau ada bajet, alhamdulillah, ambillah daripada Itali ke Taiwan ke ataupun daripada China, grade terbaik tu. Kalau bajet tak berapa ada tu, pandai-pandai ikut bajet kemampuan kita. Janji semua faktor di atas dapat dipatuhi. Aku balik janji semua faktor-faktor yang 9 tu ke atas tu dapat dipatuhi. Okey? Jadi
Itulah setakat ini perkongsian berkaitan dengan 10 faktor untuk kita menilai macam mana nak memilih atau nak menentukan mesin-mesin untuk dipakai atau dibeli semasa kita buat keputusan besok. Sebagai ulasannya, angka bentangkan balik 10 faktor ataupun 10 perkara tuan-tuan dan puan-puan kena buat sebelum nak membeli atau nak buat penilaian pada mesin-mesin yang tuan-tuan nak beli tu. Okey, 10 tu aku ulang balik. Nombor 1, kena buat carta ahli selengkap-lengkapnya. Nombor 2, kita kena pastikan ruang kita punya kilang, premis atau kerja bengkel tu bersesuaian dengan saiz mesin yang kita nak beli. Kapasiti dan kelajuan antara mesin jangan tak sesuai, nanti tersangkut tengah jalan. Keempat, aspek keselamatan. Kelima, reka bentuk yang higienik. Maklumat lengkap mesin manual tu kena ada, setiap mesin kena ada manual dia. Nombor 7, sistem antara mesin dengan mesin yang lain mesti bersesuaian. Nombor 8, kemudahan sokongan lain bagi mesin kena ditetapkan. Nombor 9, after sales service. Nombor 10, faktor lain tadi itu kita punya bajet semua. Itulah 10 faktor tuan-tuan dan puan-puan kena buat lakukan sebelum membuat keputusan untuk membeli sebarang mesin supaya besok kita boleh dapat GMP dengan cara mudah. Takut besok di atas kesilapan kita GMP untuk dapat besok jadi masalah besar pada kita semua. Seperti Uncle beritahu tadi, Uncle akan perkenalkan sahabat Uncle yang Uncle berkredit untuk membolehkan Uncle membuat YouTube itu. Uncle perkenalkan YouTube ini tidak akan dapat Uncle buat tanpa bantuan Cik Muhammad Khairi Ali Sarum. Semua sekali anda boleh call dia untuk nombor telefon bawah tu, dan beliau membuat banyak-banyak artikel berkaitan dengan keselamatan makanan termasuk juga GMP SAP semua sekali. Dan beliau, jadi aku ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi dengar YouTube ataupun mengikuti YouTube Uncle ni daripada mula sampai ke akhir ni. Aku ucapkan banyak terima kasih, dan Uncle harap tuan-tuan dan puan-puan dapat subscribe, like, share dan komen lah YouTube ini supaya Uncle dapat membuat YouTube yang lain lagi berkaitan dengan GMP ni. Artikel akan ada lebih kurang 28 artikel, insya-Allah. Satu artikel akan buat satu YouTube dan kita berkongsi ilmu sama kita semualah. Itu Uncle ucapkan semua sekali supaya dapat kita bantu kita amalkanlah barang semua dan share lah kawan-kawan kita semua. Okey. Jadi kalau tak apa, Uncle ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi mengikuti YouTube ini. Sekali lagi, sebelum akhir ini, subscribe, like, share dan komen lah YouTube Uncle. Okey. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.